Muhyiddin jumpa Anwar dan Anthony untuk tubuh kerajaan. Nazri cabar UMNO jumpa Agong bubarkan Parlimen. Gagal jadi Perdana Menteri, bekas AG suruh Anwar cermin diri sendiri. Isham Jalil dilucutkan jawatan. Saksi di Mahkamah dedah kebaikan hati Najib. Mahyudin telefon saya 2 bulan lalu. Mahyudin telefon saya, brother, sudah ada 119. Saya sudah runding dengan brother Anwar. Saya sudah runding dengan Anthony Locke. Ini dia cakap sama saya. Muhyiddin Yassin menyatakan sudah berbincang dengan Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim dan Setiausaha Agong DAP Lok Siu Fu bagi pembentukan kerajaan baru, kata Presiden Warisan Syafiee Abdal. Katanya selain itu sokongan 119 ahli parlimen itu turut dimaklumkan sendiri Muhyiddin dalam perbualan telefon. Ahli parlimen sempurna itu berkata, Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu ada memberitahunya sudah berbincang dengan Anwar dan Lok. Kita berbicara menerusi perhubungan panggilan telefon. Dia ada menyebut dengan saya bahawa beliau ada sokongan 119 ahli parlimen. Muhyiddin juga menyatakan kepada saya dia sudah berbincang dengan Anwar, Anthony Locke untuk membentuk kerajaan. So keadaan ini kita dapat melihat. Kalau dia menafikan, terserahlah. Katanya menurut laporan Awani. Pada Ahad, Muhyiddin menafikan mendakwa mendapat sokongan majoriti ahli parlimen untuk dilantik semula sebagai Perdana Menteri. Saya ingin tegaskan bahawa saya tidak pernah memberitahu atau mengesahkan kepada sesiapa bahawa saya telah mendapat sokongan majoriti ahli parlimen. Tuduhan tersebut adalah tidak benar, katanya dalam kenyataan. Beliau berkata, apa yang dibincangkan dalam siri pertemuan dengan beberapa pimpinan parti politik selain Barisan Nasional adalah untuk merintis persefahaman bagi menghadapi pilihan raya umum ke-15 akan datang. Katanya perkara itu dibincangkan secara tidak rasmi apabila ada beberapa pemimpin parti pembangkang menemuinya selepas pilihan raya negeri di Johor. Ahli Parlimen Padang Rengas Nazri Abdul Aziz berpendirian bahawa adalah tidak sopan bagi mana-mana pemimpin UMNO untuk terus menekan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob untuk mengadakan pilihan raya awal. Bercakap kepada Sinar Harian, Nazri berkata, keputusan untuk membubarkan Dewan Rakyat terletak pada Yang di-Pertuan Agong. Justru katanya desakan supaya pilihan raya umum segera diadakan adalah tidak wajar kerana ia menyentuh kuasa baginda. Sepanjang pengalaman saya menjadi menteri selama lebih 10 tahun, Perdana Menteri yang lepas tidak pernah membincangkan tarikh pelaksanaan PRU dalam Kabinet. Ini kerana mereka menghormati bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja Melayu. Namun baru-baru ini buat pertama kalinya isu ini dibincangkan secara terbuka oleh kepimpinan UMNO. Pandangan saya mudah. Kalau pucuk kepimpinan UMNO hendak sangat PRU segera, pergilah menghadap Seri Paduka. Hasil keputusan daripada pertemuan itu kemudiannya maklumkan sahaja kepada Perdana Menteri kalau mereka beranilah, kata Nazri. Susulan kejayaan Barisan Nasional pada pilihan raya negeri Johor pada Mac lalu, beberapa pemimpin UMNO menggesa Ismail Sabri supaya menyegerakan pilihan raya umum bagi menyaingi momentum Barisan Nasional sekarang. Penggah Parlimen semasa tamat pada 16 Julai 2023. Semasa konvensyen Barisan Nasional ke-48 pada 1 Jun lalu, Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi sendiri menggesa ribuan yang hadir di Dewan Merdeka di PWTC Kuala Lumpur supaya bangkit menunjukkan sokongan terhadap pilihan raya awal. Selain Nazri, tokoh kanan UMNO lain yang tidak bersetuju pilihan raya umum segera diadakan adalah Anwar Musa dan Khairi Jamaluddin. Anwar mempersoal jika Barisan Nasional sudah benar-benar bersedia untuk pilihan raya di peringkat nasional, manakala Khairi berhujah bahawa Barisan Nasional akan melakukan lebih baik dalam pilihan raya apabila situasi pandemik COVID-19 semakin reda dan ekonomi semakin pulih. Bekas Peguam Negara Tommy Thomas berpendapat Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu mencerminkan diri dan bertanya diri sendiri kenapa tidak dapat menjadi Perdana Menteri selama ini. Saya berasa sedih kerana beliau ingat boleh jadi Perdana Menteri pada 1996-1997 dan saya berasa pemecatan beliau pada 1998 adalah kerana Dr. Mahathir Mohamad dan orang lain merasakan ancamannya. Oleh itu, mereka menggunakan mahkamah untuk menghalangnya menjadi Perdana Menteri. Orang lain berasa sedih untuk Anwar, tetapi ini tidak bermakna Anwar boleh menjadi Perdana Menteri 24 tahun kemudian, katanya dalam wawancara bersama China Press.
Walaupun berpendapat isu tidak dapat menjadi Perdana Menteri, sebaik-baiknya dijawab sendiri oleh tuan punya badan, tetapi Tommy berpendapat Anwar harus renungkan diri. Beliau sudah terlepas peluang menjadi Perdana Menteri beberapa kali, termasuk sebagai Perdana Menteri ke-7 dan ke-8. Saya tidak dapat menjawab kenapa beliau boleh terlepas peluang, tetapi saya berasa beliau perlu mencerminkan diri dan bertanya kenapa Ashik terlepas peluang. Ya, ini adalah mengenai soal nombor. Tetapi, kenapa tidak mempunyai nombor yang mencukupi untuk menjadi Perdana Menteri? Sementara itu, Tommy berkata, kejayaan Barisan Nasional di Sabah, Melaka dan Johor adalah didorong beberapa sebab, termasuk pembangkang yang lemah. Ditanya sama ada Pakatan Harapan harus menggunakan isu kleptokrasi dalam pilihan raya, Tommy berpendapat isu rasuah harus terus dibangkitkan, tetapi bukannya memfokus kepada kleptokrasi berkaitan dengan 1MDB. Isham Jalil memaklumkan bahawa perkhidmatannya sebagai Ketua Penerangan Barisan Nasional Selangor telah ditamatkan berkuat kuasa serta-merta. Bekas pegawai khas kepada Najib Razak itu berkata, berdasarkan surat yang ditandatangani oleh Setiausaha Barisan Nasional Selangor, Satin Diman, jawatannya disandangnya itu tidak termaktub dalam perlembagaan gabungan berkenaan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerjasama dan berjuang bersama saya sepanjang tempoh perkhidmatan saya sebagai Ketua Penerangan Barisan Nasional Selangor. Perjuangan kita belum selesai, oleh itu saya mohon agar tuan-tuan dan puan-puan meneruskan perjuangan dan usaha ini. Walaupun saya tidak lagi berada dalam kepimpinan Barisan Nasional Negeri, katanya di Facebook. Beliau turut menyatakan komitmen untuk terus membantu jentera parti. Walaupun sebagai ahli biasa, saya akan bantu sebaik mungkin dengan apa yang termampu, walaupun tanpa apa-apa jawatan, dan berjuang sebagai ahli biasa seperti sebelum ini, katanya. Dalam hantaran itu, Isham turut melampirkan surat pemberitahuan yang menjelaskan penamatan jawatannya sebagai Ketua Penerangan Barisan Nasional Selangor itu turut dipersetujui Pengerusi Barisan Nasional Ahmad Zaid Hamidi. Isham dilantik sebagai Ketua Penerangan Barisan Nasional Selangor pada Mei 2020 menggantikan bekas Ahli Parlimen Sabah Abdul Rahman Bakri. Bekas Ketua Setiausaha Negara KSN Tan Sri Muhammad Siddiq Hassan agak keberatan untuk mengulangi kembali berhubung elang diterimanya ketika menjawat Jawatan Ahli Lembaga Penasihat BOA One Malaysia Development Berhad 1MDB. Saksi ke-19 perbicaraan penyelewengan dana 1MDB membabitkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak itu berkata, apa yang telah didedahkan olehnya melalui keterangan semalam sudah banyak terpampang di dada-dada akhbar serta portal atas talian hari ini. Semalam Muhammad Siddiq berpandangan Najib ketika itu merasakan gajinya berjumlah RM29,125 itu agak tidak setimpal dengan segala tanggungjawab dipikulnya. Kemudian mencadangkan pelantikannya sebagai salah seorang BOA 1MDB dengan elang sebanyak RM30,000. Secara jujur, saya katakan di sini semua ini terjadi kerana Datuk Seri Najib mempunyai hati yang baik sekali. Beliau tawarkan saya jawatan ini kerana merasakan gaji saya sebagai KSN itu agak rendah. Saya sebenarnya tidak begitu gemar bercakap tentang perkara ini yang dilaporkan dalam media. Memang gaji saya rendah ketika itu. Saya telah diberikan jawatan ini dan gaji itu bukan kerana saya adalah KSN. Sebaliknya, kerana kebaikan hatinya, itu sahaja. Saya juga bersetuju dengan cadangan bahawa saya juga telah dipilih oleh Najib kerana saya tergolong dalam kumpulan eminent atau ternama. Katanya ketika soal balas dengan peguam Tan Sri Muhammad Syafiee. Dalam pada itu ketika disoal oleh Timbalan Pendakwa Raya Datuk Seri Gopal Sri Ram berkaitan keterangannya semalam bahawa 1MDB ditubuhkan untuk dijadikan sebagai dana politik untuk Barisan Nasional, Muhammad Siddiq memberikan penjelasannya. Ketika pemeriksaan semula di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Colin Lawrence Sikwira, kata Muhammad Siddiq pernah ada perbincangan kabinet di mana menteri digalakkan mencadangkan bagaimana dana 1MDB boleh digunakan untuk membiayai projek di kawasan mereka. Ingat, semua menteri dalam kerajaan ketika itu adalah dalam kalangan Barisan Nasional. Saya adalah contoh seorang penjawat awam, manakala yang lain-lain itu datangnya dari kalangan parti politik. Polisi kerajaan adalah polisi parti pemerintah, sama ada Barisan Nasional atau apa saja namanya, polisi kerajaan. Oleh itu datangnya daripada parti atau parti gabungan dalam kerajaan. Bagaimana untuk bezakan ianya? Kita sendiri sukar untuk bezakan keduanya. Soalnya kembali, prosiding akan bersambung esok dengan bekas Menteri Keuangan kedua, Datuk Seri Ahmad Husni Hanazlah akan memberi keterangannya. Najib yang juga Ahli Parlimen Pekan berdepan dengan 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya mendapatkan suapan berjumlah RM2.3 bilion daripada dana 1MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah sama.